Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Jumpa kita malam ni dalam sesi live, insyaAllah. Minggu ni agak sibuk sikit nak buat live. Malam ni dapatlah sekejap, insyaAllah kan. Tadi pun agak sibuk kat tadi kan, dengan jam yang teruk dekat highway tadi kan. Jadi balik-balik ni terfikir kat lah nak cerita sikit tentang satu topik yang agak menarik sebenarnya, yang mana ramai ada kekeliruan kan tentang isu ni, iaitu isu tentang mineral. Apa benda mineral ni? Mineral yang satu bentuk garam galian lah kan. Kalau kita bercakap tentang nutrisi badan, selalunya kita bercakap tentang vitamin kan. Kita cakap tentang antioksidan lah, anti keradangan lah, lemak sihat lah kan, macam-macam lah, asid amino. Dan selalu kalau kita cakap pasal mineral, selalu kita akan sebut tentang mineral kalsium. Selalunya kita sebut kalsium. Soalan benda yang mineral yang paling penting dalam tubuh kita sekadar kalsium sahaja. So kita pun berlumba-lumba lah makan kalsium. Malahan kalau kita ada masalah reput tulang, biasanya doktor akan bagi kalsium kan, kalsium karbonat lah, kalsium laktat lah kan, suplemen yang biasa dibagi oleh hospital lah tu kan. Jadi kita ingat mineral tu hanya kalsium lah kan. Lepas tu kadang-kadang ada masalah-masalah seperti potasium terlebih. Kita berfikir apa banyak orang tanya saya, apa nak buat kalau hyperkalemia ataupun terlebih potasium. Sedangkan benda tu sebenarnya bukan macam tu konsep dia. Konsep dia bukan soal dia terlebih terkurang. Kalau terlebih kita nak kurangkan, bukan semudah itulah. Sebab dalam badan kita ni ada banyak benda yang mengawal keseimbangan mineral dalam tubuh. Sebab mineral ni adalah bahan yang sangat penting untuk tubuh kita dalam semua fungsi metabolisme tubuh. Contoh-contoh mineral yang ada dalam badan seperti kalsium, kalsium, potasium atau kalium, lepas tu ada sodium atau natrium, ada fosforus, ada zat besi iron, ada magnesium, ada zinc, ada copper atau coprum, ada manganese. Ni antara-antara je lah. Dan semua ni sebenarnya sangat penting untuk kesihatan kita, sebab semuanya ada memainkan peranan di dalam proses metabolisme tubuh yang normal lah. So kalau kita kekurangan salah satu daripada mineral-mineral ni, kita ada masalah kesihatan kan. Sebab tu kita kena pastikan kita ni ada cukup mineral dalam pemakanan kita. Itu dipanggil sebagai, benda ni dipanggil sebagai essential mineral. Maksudnya mineral yang penting lah. Essential tu maksud penting lah kan. Penting untuk kesihatan. Sebab tanpa mineral-mineral yang penting ni, kita akan mudah banyak masalah. Berdasarkan kajian antaranya, bila kita ada masalah kekurangan potasium, kita mengalami masalah hypertension, tekanan darah tinggi. Kita juga mengalami susah nak kawal gula dalam darah, dan juga mengganggu dari segi fungsi otak. Itu potasium. Kalau dari segi zat besi atau iron, zat besi, kita akan mengalami kekurangan darah dan hemoglobin rendah, boleh menyebabkan masalah anemia atau dipanggil iron deficiency anemia. So maksud dia kekurangan darah berkaitan dengan mineral zat besi. Satu lagi mineral yang penting ialah magnesium. Ini antara benda yang penting, sebab magnesium kalau kekurangan, tekanan darah juga naik. Sebab ada banyak orang ada masalah tekanan darah tinggi, sebenarnya ada masalah kekurangan magnesium. Bila dia ambil magnesium, dia tengok tekanan darah dia normal. Sebab itu penting kita kena ambil makanan-makanan yang mengandungi magnesium. Di samping itu, magnesium juga boleh mengurangkan masalah anxiety, kebimbangan yang teruk, masalah kerisauan melampau. Ini pun masalah kat Malaysia ni. Banyak sangat orang ada anxiety. Kadang-kadang kita pelik, kadang-kadang orang anxiety ni dia punya sikap kadang tak berapa rasional lah kan. Sebab dia ni anxiety tu kadang dia terlampau sangat sampai dia boleh mesej malam buta pukul 2 pagi mesej sebab dia risau. Dia tak fikir ke orang yang dia mesej tu tengah tidur kan. Ni masalah sebab dia tak berfikir tentang orang, dia hanya fikir pasal diri dia. Itulah contoh-contoh orang anxiety yang mungkin boleh disettlekan dengan pengambilan magnesium kan. Dan juga orang yang mengalami stres yang berlebihan juga mengalami kekurangan magnesium. Nampak penting magnesium tu. Sebab tu kalau kita makan, kita kena ambil sumber-sumber yang kaya dengan magnesium.
Kan? Apakah makanan yang tinggi magnesium? Yang paling mudah ialah sayur-sayuran. Di samping ke kacang kan, itu semua tinggi magnesium lah. Mineral lain yang penting adalah fosforus. Fosforus juga penting untuk fungsi otot yang kuat kan. Sebab tu kalau orang kurang fosforus, otot jadi lemah kan. Di samping tu fosforus juga penting untuk masalah gangguan fungsi seksual. Orang lelaki angry bird tak angry kan. Itu antara dia lah. Di samping tu zinc juga penting kan. Zinc penting sebenarnya untuk kulit. Di samping itu untuk mencegah penyakit-penyakit masalah kulit seperti eczema, jerawat kan, dan juga membantu dari segi healing of the wound ataupun pemulihan luka yang cepat ataupun ulcer yang cepat lah. Zinc juga penting untuk penghasilan testosteron, hormon lelaki, sebab itu penting untuk fungsi seksual lelaki. Zinc juga penting untuk mencegah masalah rabun malam. Banyak ada kelebihan-kelebihan zinc lah. Dan juga kalsium kan. Kalsium juga penting, tak nafikan kalsium penting. Tapi kalsium bukan satu-satunya mineral yang kita kena ambil lah sebagai suplemen ya. Kena ingat. Dan kalsium juga bukan hanya sumber daripada susu. Kadang kita ni ada masalah juga. Kita ni selalu ingatkan kalau bercakap pasal kalsium, balik-balik susu, balik-balik susu kan. Seolah sumber kalsium tu hanya daripada susu. Itu yang salah tu sebenarnya. Sebab sebenarnya kalsium dalam susu adalah kalsium dalam bentuk dipanggil sebagai kalsium laktate. Kalsium laktate ni sebenarnya terikat atau bound kepada bahan laktate tu lah kan. So bila kita makan susu kan, dia perlu kalsium tu, kalau kita nak digunakan oleh tubuh kita, dia perlu diserap dan dipecahkan daripada laktate tu. Dan pemecahan kalsium laktate ni memerlukan enzim dipanggil sebagai lactate dehydrogenase lah. So ikut kajian sebenarnya kebanyakan orang dewasa sebenarnya enzim tu dah tak ada ataupun sangat-sangat minimum lah, sangat sikit kan. Jadi kalau kita makan susu untuk dapat kalsium, ada kemungkinan besar sebenarnya tak dapat apa-apa kalsium, sebab tak dapat nak dipecahkan kalsium daripada laktat tadi dan tak boleh diserap oleh badan. Sebab tu kalau nakkan kalsium daripada makanan, sumber terbaik ialah sayur-sayuran, bukan susu. Makan sayur lah, senang. Makan lagi apa pun, sayur bayam ke, sayur kangkung ke, sayur kobis ke, brokoli ke, even sayur-sayur biasa kan, sayur kacang botol ke, kacang boncis ke, kacang panjang ke. Ini semua adalah sumber-sumber kalsium yang baik, iaitu sayuran. Penting ingat sayur-sayuran ni penting. Sebab kalau ingat tumbuhan ni sebenarnya, tumbuhan ni sebenarnya sangat memerlukan mineral dalam pertumbuhan pokok tu, ingat. Dan pokok yang kita makan kan, kalau antara baja yang dia orang bagi lah dalam industri pertanian ni kan, baja yang biasa digunakan baja NPK. N tu ialah nitrogen, P tu ialah phosphorus, K tu ialah potassium, nampak NPK kan. So memang tumbuh-tumbuhan memerlukan mineral juga, sebab pertumbuhannya memerlukan mineral. Sebab tu dia adalah sumber mineral yang baik dalam makanan kita. Kalau kita makan tumbuhan, kita makan sayur, kita makan buah ni, itu konsep dia, faham tak? Sebab tu penting makan sayur dan buah. Sebab tu kalau kita tengok di dalam Al-Quran diulang-ulang banyak kali untuk manusia makan sayur dan buah. Dan buah-buahan, sayuran ni disebut sebagai nikmat Tuhan, rezeki yang Allah bagi. Nampak tak? Kan penting makan sayur dan buah tu. Salah satu bukan hanya soal vitamin, tapi yang lebih penting sayur dan buah juga tinggi dengan mineral. Tapi kena ingat juga mineral bukan hanya dari sumber sayur dan buah. Mineral juga bersumber daripada air. Inilah persoalan air yang kita kena faham. Sebab bila bercakap pasal air, ada juga orang yang duk promote air RO sebagai air yang sihat, which is wrong. Kena faham itu salah. Sebab dari segi tubuh kita, kesihatan tubuh kita, metabolisme tubuh kita, semua yang berlaku dalam sel kita memerlukan mineral. Dan cara mineral itu dibawa masuk dalam sel melalui air. Jadi kalau air kita tak ada mineral, macam mana lah kita ni fungsi tubuh nak berlaku dengan baik. Sebab tu air yang sihat ialah air mineral berdasarkan kajian sains. Begitu juga yang ditulis dalam Al-Quran. Saya selalu sebut tentang surah Yasin kan, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal uyun. Ujungnya wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan dari kebun tadi air mata air untuk kamu minum lah. Maksudnya Allah suruh kita minum air daripada sumber mineral yang bermineral. Air mata air tu air yang bermineral lah. Lepas tu air mata air yang baik dalam dunia ni antaranya, yang terbaik sebenarnya air zam-zam. Air zam-zam tu rasa dia macam payau kan. Sebab kandungan mineral dia lengkap dan terutama mineral yang tinggi dalam air zam-zam ialah magnesium. Sebab tu pengambilan
magnesium tu penting. Yang jadi masalah berdasarkan kajian yang ada, manusia zaman moden sekarang mengalami kekurangan magnesium. Salah satu punca kenapa kita kurang magnesium sebab kita kurang makan sayur dan buah. Ini sangat bertepatan dengan statistik yang telah diutarakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di dalam NHMS tahun 2020. NHMS sudah tahu apa kan? National Health Mobility Survey, ataupun tinjauan kesihatan kebangsaan, yang terlibat setiap 5 tahun lah. Yang terakhir dibentangkan pada tahun 2020 oleh Menteri Kesihatan menyatakan bahawa 95%, ingat tu, 95% penduduk Malaysia tidak mengambil sayuran dengan buah-buahan yang mencukupi. Nampak tak? Itu yang kita kena faham, bahawa kita ni kurang makan sayur dan buah. Bila kita kurang makan sayur dan buah, kita juga mengalami kekurangan sumber-sumber yang kaya dalam sayur dan buah seperti magnesium tadi. Sebab tu nak tak nak, kalau kita kena juga makan sayur dan buah, tapi sementara kita nak tunggu tu, kita kena tambahlah dengan suplemen yang kaya dengan magnesium, kalsium dan segala mineral yang saya sebut tadi. Kan? So macam mana cara dia yang paling mudah, cara yang paling senang? Cara dia lah kita ambil macam ni. Ni contoh yang saya selalu gunakan lah. Nampak ni, inilah dia mineral life. Nampak lah, dia ada electrolyte. Ingat mineral ni yang terlarut di dalam air, dia bukan dalam bentuk mineral macam tu dia. Mineral ni dia ada charge dia ada charge positif, dia ada charge negatif. Kan? Mineral yang bercharge positif dipanggil sebagai cation. Mineral yang bercharge negatif dipanggil sebagai anion. Dan kedua-dua tu dipanggil sebagai apa dia tulis tu? Sebagai apa lah? Electrolytes. Kan? Yang mana dia? Dia ada charge dia. Kan? Sebab tu kena faham. Mineral yang bercharge positif seperti potassium, sodium, magnesium sendiri, zinc, kebanyakan ni kan bercharge positif. Anion ni kan boleh dipecahkan, boleh dipisahkan antara positif dengan negatif melalui tenaga elektrik. Nampak? Tenaga elektrik. Dan bila dipisahkan oleh tenaga elektrik, maka air yang mengandungi kandungan anion, cation yang tinggi tadi, akan lebih tinggi kandungan mineral bercharge positif tadi. Maksud dia akan bersifat lebih alkali. Itu sebenarnya itulah konsep mineral alkaline mineral water. So faham tak alkaline mineral water tu apa? Maksud dia alkaline mineral water ialah air mineral yang lebih kandungan cation dia yang bersifat sedikit alkali. pH mesti biasanya lebih daripada 7 lah. Lebih daripada 7 tu alkali lah. Dia kadang-kadang 7.4, 7.8, 8.0, 8.5, lebih kurang macam tu lah. Dan ikut kajian 8.5 ialah yang paling tinggi lah yang manusia boleh minum, dan paling tinggi dalam air mineral semula jadi seperti air zam-zam. Air zam-zam dia punya pH around 8.5, which is very good. Nampak tak? Ingat dia tidak mencukupi hanya sekadar makan sayur dan buah-buahan. Mineral kena ambil daripada sumber cecair. Alamak, sekejap saya punya laptop ni nak habis bateri, lupa nak charge. Sekejap. Kang, padam pula Kang. Sekejap. Sekarang tengah live padam pula. Message. Lupa nak pasang. Sekejap kita pasang sekejap. Allah. Perasan pula tak ada ni. Oh, tu dia. Nampak aku punya rahsia pakai pelekat. Rumah pelekat je. Okey. Sekejap. Ni dia. Tapi yang penting ingat ni. Baju Palestin. Kita Malaysia ni memang kita support Palestin lah, tak kan? InsyaAllah nanti lain kali kita akan cerita pasal Palestin ni produk lah. Itu minyak zaitun dia, tapi next session. Tapi hari nak cerita pasal ni juga, pasal mineral. Sebab saya nak bagi faham kepentingan mineral. Sebab ada masih lagi orang yang duk mesej yang nak mempertahankan air RO ni. Air RO sebenarnya tak bagus sebab dia tak ada mineral. Itu je. Dia tak ada mineral. Air yang tidak ada mineral ialah air mati dia panggil. Air yang tidak fitrah. Sebab air yang bermineral, air yang sedikit beralkali,
itu air yang fitrah. Dan itu sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Itu konsep dia. Sebab tu kalau kita nak minum air yang bagus adalah air mineral. Air mineral air yang apa yang ada keluar daripada tanah. Sebab kita nak air ni kan. Kita tahu kita nak air, semua belajar masa sains dulu kan. Air terpeluap daripada laut akan naik jadi awan. Awan akan pergi ke bahagian bukit yang tinggi dan akan turun sebagai hujan. Kenapa Allah jadikan macam tu? Sebab bila air mengalir daripada bukit ke bawah, dia akan membentuk sungai dan mata air. Sebelum dia mengalir, dia akan masuk dalam tanah dulu. Sebab air yang turun daripada air hujan ialah air terpeluap. Air terpeluap ni sama macam air RO tu. Dia tak ada mineral apa-apa. Sebab air terpeluap, dia dalam bentuk air saja, H2O. Jadi bila dia dah turun sebagai hujan, semasa turun tu, dia sebenarnya akan melarutkan. Kalau kita minum air hujan secara terus lah, air hujan secara terus sebenarnya tidak juga begitu sihat untuk diminum. Sebab semasa air hujan turun, dia akan melarutkan karbon dioksida di dalam udara, menjadikan dia sedikit berasid. Dia carbonic acid. Sebab tu Allah jadikan air yang sihat, air itu kena masuk dalam tanah dan keluar balik sebagai air mata air. Nampak tak? Air mata air lah yang lebih sihat sebab dia mengandungi semua mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh manusia. Sebab tu air yang bagus ialah air daripada tanah, sama ada melalui air sungai atau juga air perigi atau air mata air. Faham tak konsep dia? Itu konsep yang kita nak. Sebab tu air yang kita minum mesti mengandungi mineral. Sebab tu dalam ayat Yasin yang saya sebut tadi, Allah sebut wafajjarna fiha minal uyun. Dan daripada air tu aku, kalau tengok ayat yang sebelum kan, wa ayatul ardul maitatu ahyainaha. Apa maksud ayat tu? Wa ayatul ard, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan. Ayat tu lah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanah yang mati aku hidupkan. Allah menghidupkan tanah mati dengan air tadi lah, cerita air tadi, air hujan. Air ni turun sebagai hujan, dia akan hidupkan tanah yang mati dia. Sebab tanah mati tanah yang kering kontang kan. Allah hidupkan dengan air kan. Semua dekat tu. Wa ayatul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha, dan kami keluarkan daripada tanah yang hidup tadi habba, itu biji bijirin faminhu yakulun, daripadanya kamu makan. Allah suruh kita makan biji bijirin lah. Kalau di Malaysia ni bijirin yang kita makan ialah beras ataupun nasi kan. Allah cakap wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun, dan daripada tanah yang aku hidupkan tadi, aku jadikan kebun-kebun. Nampak tak? Buah-buahan. Sebab tu kita kena makan buah kan. Ulang-ulang dah sebut ni sebab saya nak highlight sebenarnya kepentingan air mineral yang disebut dalam ayat 34 surah Yasin tadi. Kenapa Allah cakap wafajjarna fiha minal uyun? Sebab Allah, air ni kena masuk dalam tanah dulu dan keluar balik sebagai air mineral, dan itulah air yang paling sihat berdasarkan kajian sains juga. Faham tak? Sebab tu kalau kita nak beli penapis air, beli penapis air yang bermineral. Jangan ambil air RO. Sebab air RO tidak fitrah. Faham tak? Dia asal dia buat RO tu, apa yang dimasukkan RO ialah reverse osmosis. Osmosis ialah pergerakan sesuatu cair daripada kepekatan tinggi kepada kepekatan rendah. Itu osmosis. Yang dimasukkan reverse osmosis bila benda tu terbalik, dari kepekatan rendah kepada kepekatan yang lebih pekat. Itu reverse. Dan proses itu memerlukan tenaga sebab dia memerlukan elektrik. Dan proses tu akan menyebabkan kita sebenarnya kita kena banyak ditapis segala-gala kuman, virus dan sebagainya, termasuk mineral-mineral ni sebenarnya kan kena ditapis dan dibuang. Sebab air itu bersih daripada kuman lah kan. Sebab sebelum ni kalau kita concern tentang air sungai, kalau kita nak minum air sungai secara terus, air sungai ni banyak dah tercemar dengan bakteria, kuman dan sebagainya. Kita tak boleh minum secara terus. Sebab tu air tu kena masak kan. Sebab zaman dulu berlaku pencemaran kuman, contohnya kuman kolera kan, kuman kolera. Sebab tu merebaknya kolera zaman dulu adalah akibat air yang tercemar. Sebab tu untuk menyelesaikan masalah kolera ni kan, ataupun taun tu kolera sama lah kan, maka kita perlu masak air tu kan. Sebab tu ada sistem yang apa yang kita ada sekarang lah, sistem perbekalan air kita, yang mana
kuman-kuman dalam air dibunuh menggunakan klorin dan sebagainya kan. Itu yang jadi sistem menggunakan paip air klorin. Tapi bila tengok klorin yang berlebihan ada masalah pula pada sistem metabolisme. Apa-apa yang berlebihan sebenarnya boleh mengganggu sistem. Sebab tu kena balik cara asal. Sebab tu kita disiapkan dengan pelbagai penapis dan sebagainya. Tapi kalau penapis RO dia buang segala-gala tadi, mineral dia buang, kuman dia buang segala virus. Jadi tinggal kosong air H2O saja. Sebab tu air RO ni nak tuang dengan bateri yang letak air bateri tu pun sama lah, boleh kan. Tapi maksudnya dia hanya ada air saja, H2O. Kita tak hanya memerlukan H2O dalam air kita memerlukan air mineral yang terlarut. Nampak tak? Nampak? Itu yang kena faham. So pengambilan mineral tu sangat-sangat penting sebab sesuai dengan sains, dia juga berdasarkan ayat Al-Quran mengatakan Allah jadikan air itu ialah wafajjarna fiha, Allah pancarkan daripada tanah tu sebagai air mata air. Dan memang air mata air lah minuman manusia sejak beribu tahun. Dah beribu tahun orang makan air pigi, air mineral kan. Cuma sistem perbekalan air sekarang sebabkan banyak klorin, banyak benda-benda tercemar, dia orang buat penapis air yang kita ada sekarang. Kita kononnya peringkat awal tu dikatakan air RO tu bagus sebab dibuang semua, bersih air dia. Memanglah. Tapi terlampau bersih sampai mineral kena buang. Dalam kita pula tak dapat sumber mineral daripada air yang sepatutnya kita dapat dari air mineral semula jadi. Kan? Sebab tu kita terpaksa lah. Macam mana nak minum air. Saya sekarang minum air apa ni? Ni ialah cuka kurma. Next time kita buat lah cerita pasal kurma pula. Apa kelebihan cuka kurma berbanding cuka apple. Nak kena faham tak tu? Bismillah. Tapi nak bagi sedap cuka ni, dia memang ada madu. Cuka kurma letak madu. Tapi nak bagi sedap letak ni. Dia jaga dia. Kita tengok macam mana letak. Ambil dia ni air. Tak kira air, sebenarnya tak semesti air cuka pun, air kosong pun boleh. Cuma kalau letak air kosong rasa macam payah, macam air zam-zam. Tu 2, 3, 4, 5. Cukup lah. Tak payah nak banyak. Lebih-lebih kan masin lah. sebab mineral lime ni. Bismillah. Minum sekejap. Mineral lime ni sebenarnya bersumberkan daripada laut daripada laut. Dia diambil daripada laut di Australia, di Great Barrier Reef. Ingat tak, Great Barrier Reef ni sebenarnya adalah tempat sebenarnya tumbuh karang terbesar di dunia. Sebab dia dikatakan Great Barrier Reef ni ialah makhluk hidup yang paling besar di dunia. Sebab dia 1400 km lebih kurang macam tu lah, kalau tak salah dia lah, punya dah besar kan. Jadi air tu sebenarnya memang sangat tinggi lah. Of course khasiat dia sebab kalau takkanlah makhluk sebesar tu 1400 km besar dia boleh hidup kalau air dia tak sihat kan. Jadi sebab tu air kat situ sihat lah kan. Dan di dalam air mineral lime ni, sumber benda yang utama di dalam dia sebenarnya magnesium chloride, magnesium sulfate, sodium chloride. Sodium chloride tu garam lah kan. Dia memang kena ada garam sebab dia daripada laut kan, of course. Dan dia ada benda-benda lain kan. Dia ada trace mineral seperti dia ada banyak trace mineral seperti kalsium, klorin, magnesium, fosforus, potassium, sodium, sulfur. Nampak tak? Dia juga mengenai chromium, cobalt, copper, fluorine, iodine. Mana dia ada iodine dalam tu iron, manganese, molybdenum, selenium dan zinc. Nampak tak? So complete lah. Sebenarnya kenapa saya gunakan ni, sebab dia memudahkan saya lah. Saya tak payah pening-pening kan. Saya nak minum air RO ke tak RO ke, air mineral biasa ke, tambah aja. Dan ambil ni pun tak kisah kalau kita ambil suplemen magnesium sebagai tambahan, tak ada masalah. Sebab apa-apa mineral kalau terlebih dia akan keluar ikut air kencing, tak ada isu pun kan. Sebab semua mineral yang larut air, tak ada isu. Sedap lah tu. Kalau rasa macam manis-manis, macam payah-payah sikit, sedap lah. Bismillah, minum sikit. Sebab tu sebenarnya kita kena faham dalam bidang nutritional medicine ni sebenarnya kita belajar dari segi nutrition secara keseluruhan. Kita bukan nak fokus produk. Produk tu bagus, produk ni magic, produk ni macam-macam paling bagus dalam dunia. Itu bagi saya bukan konsep yang betul. Saya banyak mengajar tentang konsep. Kenapa saya ambil ni? Kenapa saya ambil? Sebab dia adalah sebahagian daripada kaedah pemakanan sihat. Kita nak makan secara sihat, kita kena ambil semua sekali secara keseluruhan. Sebagainya kalau kita nak dengar satu konsert muzik kan, dalam konsert muzik tu dia ada pianonya, dia ada drumnya, dia ada gitar, dia ada flute, dia ada macam-macam lah, saxophone apa saya pun tak tahulah. Jadi mendatangkan satu irama melodi yang seronok didengar lah. Bunyi tu seronok, bunyi
melodious tune kan, yang biasa kita dengar, sangat sedap. Betul tu muzik tu sedap didengar kan, halu telinga dia orang. Jadi macam tu juga di dalam tubuh kita. Untuk kesihatan kita memerlukan semua mineralnya, vitaminnya kan. Kita tak boleh terlampau banyak makan satu benda, produk satu nutrisi secara berlebihan. Yang berlaku selama ni adalah kita mengambil karbohidrat secara berlebihan tanpa kita sedar kan, sebab kita diajar begitulah. Itu konsep dia kan tak. Jadi itu yang kita kena faham, dan kita ingat air mineral ialah salah satu strategi pengambilan minuman secara sihat kan. Dalam pemakanan sihat itu masuk minuman. Makan bukan soal makan je, minum pun kena sihat. Kalau kita makan sihat-sihat pun, makan buah, makan sayur, makan minyak sihat, tapi pergi minum benda tak sihat, minum teh tarik contoh dia kan, makan juga tak boleh, ataupun minum air bergas tak boleh, tak sesuai. Jadi minuman juga penting untuk kesihatan yang terbaik. Nampak tak? Itu kena faham kan. Jadi kalau air-air yang produk-produk penapis air kan, yang mineral alkaline water kan, tak kira apa brand, saya tak nak sebut brand, minta maaf lah kalau nak komen brand-brand ni, I'm sorry. Orang ni kadang salah guna. Kalau kita cakap bagus, dia jadikan dia punya promosi. Kalau kita cakap tak bagus, dia sibuk nak saman kita. Jadi malas pun nak layan. Dan jangan sebut nama brand dalam live saya. Jangan tanya, saya takkan jawab, minta maaf lah kan. Sendiri mau fikir. Saya ajar konsep, masing-masing ada akal, fikir sendiri lah. Kan semua benda nak spoon feed kan. Kita ni kadang-kadang terlampau dah lama diajar dalam sistem pendidikan kita, segala-galanya nak spoon feed. Cikgu cakap macam ni je lah. Tak ada sebenarnya dalam pendidikan manusia ni. Even cara pendidikan Rasulullah, dia mengajar sahabat dia untuk berfikir. Sebab tu dalam Islam ni ada khilaf kan. Nabi bagi sahabat-sahabat untuk berkhilaf, boleh bagi pendapat masing-masing berdasarkan konsep yang diajar. Dan kalau salah pun dapat pahala, kalau betul pun dapat pahala, tak ada masalah. Macam itulah konsep yang saya suka ajar. Saya suka mengajar konsep, lepas tu kau fikir dan sendiri, jangan sibuk tanya produk. First and foremost, saya tak review produk. Yang kedua, saya tak beli pun produk tu, mana lah saya tahu kan. Saya tak suka nak promote produk yang tak berkenaan dengan saya. Sebab tu saya selalu sebut produk saya, senang kan. Tak ada orang hantam produk saya sendiri. Sebab tu kenapa saya bukan nak jual produk sangat, sebab saya malas nak komen produk orang. Sebab ramai orang ambil kesempatan aku komen produk dia sibuk nak berniaga kan. Nak gunakan ayat kita kan, macam-macam merepek kan. Saya cerita kadang tak produk dia pun, dia promote juga video saya untuk berniaga produk dia. Itu je. Kalau saya sebut, lagilah dia buat untuk berniaga kan, susah. Itu yang saya tak suka tu. Minta maaf saya tak nak komen pasal nama produk. Jangan tanya nama produk. Faham tak? Itu konsep dia. Faham tak? Itu konsep yang betul. Faham tak? Lepas tu kan, kita kadang buat live, cerita pasal mineral, pasal air. Ada orang sibuk tanya pasal nasi. Aku pun tak faham lah orang ni kan. Kenapa you tak fokus pada apa yang saya cakap? You fokus apa dalam kepala otak, you bertanya kat sini. Tanya dekat saya punya tempat tanya kan. Ni namanya orang masuk kelas sains, kau ajar, kau tanya pasal matematik. Macam mana cikgu sains tu tak marah? Itulah semua masalah-masalah orang dalam dunia ni kan. Macam-macam perangai. Tak apalah, saya peduli malah aku nak layan kan. Tak kena venue tanya ke tak? Kan. Okey, fokuslah pada topik yang kita cakap. Cubalah tanya pasal mineral ke apa ke tak. Sebab antara yang kita tak faham, selalu kita dimomokkan tentang mineral kalsium. Soalan kalsium tu je lah untuk kuatkan tulang. Salah. Yang kita kena faham, kalsium nak masuk dalam tulang dan perlu didepositkan dalam tulang, dia memerlukan vitamin D. Itu nak kena faham kan? Vitamin D dibuat daripada kolesterol. Sebab tu nama vitamin D tu, nama betul dia adalah cholecalciferol. Kenapa ada atas chole? Asalnya daripada kolesterol. Sebab tu di bawah kulit kita ni ada kolesterol. Faham tak? Bila dia kena cahaya matahari, cahaya matahari tu bukan cahaya matahari tu jadi vitamin D, tak. Cahaya matahari tu trigger. Trigger. Dia mencetuskan perubahan kolesterol di bawah kulit menjadi vitamin D. Antara fungsi vitamin D, dia ada banyak fungsi vitamin D. Mungkin satu kita cerita pasal vitamin D kan. Tapi antara fungsi vitamin D yang utama ialah dia membantu mengambil kalsium dalam darah, letak dalam tulang. Itu. Sebab tu kalau nak kuatkan tulang, bukan cukup ambil kalsium, tak cukup. You kena pastikan you cukup vitamin D. Salah satu cara untuk memastikan
kita mendapat vitamin D yang cukup, kita kena makan makanan berkolesterol. Antara makanan berkolesterol yang bagus sebagai sumber vitamin D ialah kuning telur. Jangan buang kuning telur. Makan telur dengan kuningnya sekali. Barulah tak kena reput tulang. Ini masalah banyak dayah kat luar tu cakap orang nak jenis manusia jenis tu kan. Dah lama dah biasa spoon feed. Dia tak nak fikir. Ya, dia tak nak fikir, main hentam dia. Ni cakap apa kuning telur tak pergi buang. Itu hancurlah kesihatan kan. Itu masalah dia. Itu tak betul. Ini kan. Sebab tu kena makan kuning telur sebagai sumber vitamin D. Barulah kalsium boleh masuk dalam tulang. Sebab kalau kita ni terlebih pula ambil kalsium, ambil lah suplemen kalsium secara berlebihan badan kita akan letakkan kalsium daripada tempat-tempat yang tidak sepatutnya bila kita kekurangan vitamin D. Faham tak? Itu jadi masalah sekarang. Itu dia panggil, perkara tu dipanggil sebagai calcification. Pengkalsifikasi. Lebih kurang macam tu lah cakap Melayu tu kan. Maksudnya kalsium tu didepositkan masuk pada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Antara tempat yang tak sepatutnya ialah dia duduk dekat dinding saluran darah. Kan? Cuba tengok TikTok saya yang terbaru, saya cerita pasal bagaimana berlakunya masalah aterosklerosis. Dekat TikTok, tak tengok TikTok, siapa tak ada akaun TikTok pergi tengok kat YouTube. Bila dah tengok YouTube jangan lupalah subscribe, support lah sikit, bukan kena bayar pun kan. Jangan lupa jangan lupa subscribe YouTube saya. Ajak kawan subscribe. Ni cara kita nak menyebarkan ilmu bermanfaat. Kena ingat ada 3 benda yang penting dalam hidup ni yang akan membawa ke alam barzakh nanti. Alam akhirat nanti. Itu pertama, antaranya ialah ilmu bermanfaat. Kita mungkin tak ada cukup ilmu, tapi kita boleh berkongsi ilmu. Itu konsep dia kan. Kongsi ilmu yang betul dari orang yang betul, dari sumber yang betul. Sebab tu dalam Quran sebut fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah dengan orang yang tahu kalau kau tak reti. Bila orang yang reti cakap, tengoklah asal siapa kan. Apa dia punya qualification. Saya ni qualification saya bukan belajar online. Ada orang tuduh tu saya ni belajar online, akadem online. Aduh, aku pening betul dia. Kau manalah tahu pasal industri aku. Kau doktor pun tak. Setakat buat self claim coach. Lepas tu nak cakap orang self claim nutritional medicine. Aduh, malas nak layan. Tapi kadang-kadang memang tak apa-apa orang ni kan. Tak reti nak cakap kan. Nak jadi coach untuk orang kurus tapi diri sendiri gemuk. Masalah kat tu. Lepas tu nak cakap orang buat self proclaim. Yang self proclaim tu engkau lah. Mana ada title coach, tapi title doktor tu memang ada ikut undang-undang kan. Saya ada master, ada bukti dia kan. Kita tak belajar online 3 tahun belajar nutrition medicine. Memang belajar jarak jauh di Malaysia, tapi guru ni datang daripada Australia. Guru saya pun daripada Australia datang dan mengajar kita orang. Alhamdulillah lah. Belajar berhadapan dengan guru, bukan main-main kan. Sebab tu nak kena faham. Saya ni ada guru saya. Bukan belajar pandai sendiri, tak ada. Semua manusia ada guru dia. Kan? Guru saya itulah yang ajar. Bukan guru saya tu, dia memang PhD bagian nutritional medicine. Itu je konsep dia kan. Okey, sambung balik cerita pasal mineral tadi kan. So mineral super penting. Sumber mineral yang utama sebenarnya daripada buah-buahan, sayur-sayuran dan semua buah sayuran ada mineral. Tak payah tanyalah buah apa-apa, makan je lah buah-buahan. Tak kira lah, sebab kita ni dalam pemakanan, kita seronok kalau makan kepelbagaian. Kalau saya cakap makan bayam bagus, takkan kau nak makan bayam hari. Nampak? Nampak tak? Itulah maksud saya kan. Makanlah, hari ni makan bayam, besok makan kangkung, lusa makan sawi, tu makan kobis, makan bunga kobis, macam tu lah. Makan carrot kan. Takkan nak kau cakap bayam. Bila kadang tanya, bayam macam buah-buahan juga. Janganlah takkan nak suka makan mangga hari. Sama hari kelima pun bosan dah mangga kan. Kan hari ni makan mangga, besok makan betik kan, lusa makan temikai, lepas tu makan buah kiwi pula, lepas tu makan buah anggur. Macam tu lah. Faham tak? Kena faham lah konsep dia. Faham tu? Jadi kita ni Allah jadikan kepelbagian. Dalam Quran juga menyebut buah-buahan ni tak sebut satu buah. Dia sebut buah fakihatun kathirah. Itu antara buah-buahan dalam syurga, buah-buahan yang banyak kan. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Allah sebut kan ayat yang seterusnya, ayat 35, supaya mereka makan dari buah-buahan yang mereka usahakan dengan tangan mereka. Buah-buahan, banyak buah ni. Makanlah kepelbagaian buah. Jangan risau, makan buah durian pun bagus.
Ini macam-macam pantang diletak ni kat buah durian. Oh, diabetik tak boleh makan durian lah, diabetik tak boleh makan pisang lah, diabetik tak boleh makan kurma lah, diabetik tak boleh makan anggur lah, diabetik tak boleh makan rambutan. Semua hanya berasaskan sebab makan gula naik. Itu saya ulang-ulang banyak kali. Sebenarnya isu gula naik sebab isu rintangan insulin. Orang yang mengalami masalah rintangan insulin memanglah dia ada diabetes kan. Bila dia ada diabetes dia makan apa pun dia naik. Janganlah blame pada buah-buahan tadi. Memanglah naik sebab dalam buah tu kan ada gula kan. Memanglah naik kan. Itu normal kan. Dan kalau ada penyakit memanglah naik kan. Tapi konsep kita dalam pemulihan diabetes, kita nak memulihkan rintangan insulin. Dan salah satu strategi pemulihan rintangan insulin ialah pengambilan mineral yang ada dalam buah-buahan tu. Antara mineral yang penting di dalam kesihatan kita, dalam buah-buahan, dalam makanan kita, yang penting untuk membantu reverse, memulihkan masalah rintangan insulin adalah magnesium yang ada dalam, contoh dalam Mineral Life ni. Magnesium juga ada dalam buah pisang. So sebenarnya magnesium ada dalam buah pisang. Magnesium bagus untuk pemulihan rintangan insulin. So orang diabetes sepatutnya makan pisang. Bukan orang diabetes tak boleh makan pisang. Nampak tak? Dia punya cara approach tu, angle yang dia tengok semata angle gula. Saya tengok dalam angle mineral. Sebab tu ilmu dia kena lengkap. Barulah boleh jadi coach. Baru boleh jadi guru. Kan? Kalau nak mengaku guru, ilmu tak lengkap, hanya nampak angle dia kalori. Ambil tulisan kalori tu tambal kat dahi. Jadilah kau hamba kalori. Dalam kau pun ada masalah berat badan. Tu masalah dia. Kan? Inilah manusia yang bermazhab kalori. Sebenarnya istilah mazhab kalori tu saya yang buat. Sebab dia hanya fikir kalori. Tak ada benda lain dalam dunia ni. Makanan ni kalori. Kalori in, kalori out. Kalori in, kalori out. Pelik betul manusia ni. Ingat makanan yang Allah jadikan kalori je ke? Bila saya tanya definisi kalori tu apa? Tak boleh jawab pun. Kalori tu berasal dari perkataan calor. C-A-L-O-R. Maksud dia haba. Definisi kalori lah peningkatan haba 1 darjah Celsius. Berapa banyak tenaga dihasilkan oleh satu bahan makanan. So dia berkaitan dengan haba. Dalam penggunaan tenaga dalam tubuh kita, bukan semua jadi haba. Sebab kita ni bukan api, kita ni orang. Yang api tu setan. Jin lah tu api. Manusia ni ada jasad tubuh dia, sistem biologi kita lah lain. Kalau ikut daripada kajian, penggunaan kalori, penggunaan tenaga yang paling banyak ialah sewaktu berfikir. Bukan sebab tu bakar haba. Bukan sebab tu bersenam. Sebab tu kalau orang yang hanya memandang kalori, dia punya angle pandangan dia terlampau sempit. Ilmu tak cukup. Cakap lah. Nampak tak? Macam orang cakap, Islam tu ialah pakai songkok dengan kopiah. Macam tu lah. Sempit kau pandangan Islam sekadar pakaian. Islam bukan pakaian. Islam ni is a lifestyle. Islam ialah gaya hidup. Islam is a way of life. Sebab tu kita kena cakap tentang Islam, kita kena panjang perbahasan dia, cerita dia macam-macam. Bila it's a way of life, panjang lah. Macam tu lah dengan ilmu kesihatan. Kesihatan is a way of life. Kita nak dapat kesihatan, kita kena betulkan gaya hidup kita. Dia bukan soal makan saja, dia bukan soal bersenam saja, dia bukan soal kalori, jauh sekali lah kalori dia. Itu terlampau, satu juzuk yang terlampau kecil, sayang, sebesar zarah je kepentingan dia kepada kesihatan kita kan. Banyak benda lain. Antaranya aspek yang saya bincangkan malam ni tentang pengambilan mineral secukupnya di dalam pemakanan kita. Nampak angle mineral tu pun dah berapa punya lebar perbahasan cerita dia. Cuba kau tengok berapa kalori mineral dengan orang. Inilah masalah dia orang yang bermazhab kalori ni. Kan? Sebab tu kena faham. Kita ingat makanan bukan sekadar kalori. Makanan penting tentang kandungan mineral. Sebab tu antara sebab kenapa kita ambil sayur, bukan soal sayur tu low kalori. Kan? Orang mazhab kalori banyak sayur low kalori. Tu je lah kau baca kan. Lain tak ada kan. Dalam sayur ada mineral. Itu penting. Dan mineral semua penting. Ada satu lagi mineral yang bagus untuk pemulihan diabetes ialah kromium. Kan? So magnesium, kromium, zinc, semua penting. Sebab tu dalam pengambilan makanan, pastikan makanan kita cukup sumber mineral dia. Nampak tak? Itu konsep yang kita kena faham. Nampak tak? Sebab tu nak bahas panjang. Sebab tu dalam kita ni kadang-kadang saya pun malas nak layan orang yang kita tahu dia tu tak berapa cerdik.
Kan, istilah lainnya BODOH lah. Malah nak sebut. Kan? Kan? Imam Ghazali pun sebut, kita tak guna berbahas dengan orang jenis macam tu. Sebab dia bukan nak cari kebenaran. Dia cuma nak tunjukkan dia lagi pandai. Kononnya pandai lah. Kononnya kan. Orang kononnya pandai ni, dengan cara dia bercakap kita tahu. Orang yang tak berapa pandai, kerja dia mengejek orang. Sebab dia tak ada hujah kan. Dia tak ada ilmu. Dia nak hujahkan apa, ilmu pun tak ada. Suka panggil diri coach. Yang saya paling pelik, pengikut coach tu lah. Aku paling pelik betul kan. Macam mana lah kau boleh ikut. Tapi saya tak pelik lah, sebab pengikut Abu Jahal pun ramai. Nama pun Abu Jahal kan. Nabi pun gelarkan orang juga. Nabi gelarkan nama betul-betul Abu Jahal, Abul Hakam. Dahsyat nama dia kan. Hakam tu maksudnya orang yang berilmu, orang yang akal tinggi. Tapi nama panggil dia Abu Jahal. So golongan pengikut Abu Jahal ni pun ramai. Siap nak berperang sampai kena bunuh pun kan. Macam tu lah. Manusia memang sejak zaman dulu pun sama lah. Ada jenis yang suka pengikut Abu Jahal. Tapi ni bukan Abu Jahal kot, Umi Jahal. Ummu Jahil macam tu kan. Dia ada lah pengikut-pengikut je tu kan. Kesian. Saya kesian tu lah kan. Pengikut pengikut tu apa pun tak ada. Nak kurus tengok coach dia pun tak kurus. Masalah kan. Tu je. Itu sebab tu ilmu kena lengkap kan. Ingat, kalau persoalan pemakanan bukan soal kalori, kita kena pertimbangkan dari segi mineral content dalam makanan kita. Kita kena pertimbangkan dari segi konsep keradangan. Kita kena fahamkan dari konsep antioksidan. Kita kena pertimbangkan sama ada vitamin ada tak dalam makanan kita. Sebab itu semua memainkan peranan-peranan yang penting dalam pengambilan makanan, pengambilan makanan kita, bukan semata-mata soal kalori kan. Kita minum jap. Ini salah satu strategi kan. Berdasarkan kajian kalau tengok kan, kalau kita amalkan cuka apple ke cuka kurma sebelum kita makan, semasa kita makan ataupun selepas kita makan, postprandial blood sugar, maksud dia paras glukosa selepas makan tidak akan melonjak tinggi. Dia akan lebih stable dan steady lah kan. Steady, dia tak naik, dia memuncak. Itu kelebihan dia. Sebab tu orang-orang yang mengamalkan cuka apple ataupun cuka kurma sebenarnya bagus untuk mengawal glukosa. So diabetik, pesakit diabetes sepatutnya mengamalkan minum air cuka, bukan togok cuka. Jangan ambil cuka togok terus, itu salah. Itu teknik dia kena betul kan tak? Macam teknik nak bawa kereta kan. Adalah teknik dia, kena pegang steering, kena tekan brake, kena tekan minyak kan. Kalau bawa kereta tekan minyak tapi tak tekan brake, memang masuk longkang lah. Macam tu lah maksud dia. Teknik tu penting. Jadi teknik nak minum air cuka kena betul. Teknik dia kena campur air, bukan togok air cuka terus. Lepas tu komplain, pedih lah doktor, pedih lah. Teknik kau salah. Memanglah kalau bawa kereta teknik salah, memang masuk longkang. Itu sebenarnya. Belajar tu biar habis. Belajar cara yang betul. Itu konsep yang betul, insyaAllah kan. Sebab tu kena faham. Saya selalu ulang-ulang juga, kesihatan tu dengan ilmu yang betul. Dan memanglah itulah perjuangan dia, nak mendidik masyarakat, nak memandaikan masyarakat tentang ilmu kesihatan. Itu antara apa yang saya perjuangkan. Walaupun banyak cabaran dan rintangan, dah macam-macam saya kena. Macam-macam, saya tak nak cerita sebenarnya. Macam di belakang ni saya kena macam-macam nak tarik lesen lah, apa macam-macam. Ni hasil daripada report-report orang-orang yang jahil, ibu-ibu jahil ni lah kan. Nak report kita. Tapi tak boleh saya jawab kan. Tapi kita bersedia atas apa-apa saja kemungkinan. Tak ada masalah, insyaAllah kan. Itu je. Okey, tak ada masalah. Yang penting masyarakat mesti pandai. Masyarakat mesti dipandaikan dengan ilmu yang betul. Itulah kaedah yang paling betul untuk memulihkan kesihatan masyarakat. Sebab kalau kita hanya bagi ubat, tak selesai masalah kan. Kita hanya cerita dan asyik mengajar benda yang salah dari segi pemakanan pun tak selesai masalah kan. Dah berapa lama dah piramid makanan keluar, masyarakat masih lagi jahil tentang pemakanan. Sebab tu kita kena approach, kita kena cara yang berbeza. Mendidik masyarakat penting kan, sebab kesihatan ialah satu benda yang sangat penting dan tak boleh dijual beli. Yang mana orang berbelanja berjuta, kalau dia billionaires, ada bilion-bilion pun dia tak boleh beli kesihatan. Yang mana sebab tu nilai kesihatan ialah dengan ilmu. Tak berbesin dengan ilmu pun. So siapa yang tak dapatkan buku saya, please. Mana buku aku? Mana buku lah, tinggal lah buku ni. Ni buku dia. Ni. Please dapatkan buku ni kan. Ada sebab dia buku kan. Sebenarnya walaupun buku ni harga 99 ke 100 ke tak kisahlah kan.
tapi value. Kena ingat, kita kena nilaikan satu pada nilai yang betul lah. Value buku ni bukan 100. Buku ni bakal menyelamatkan beribu-ribu duit anda sebab anda akan jadi lebih sihat. Itu yang paling penting. Itu yang paling kita kena nilai dengan cara yang betul. Ilmu tu akan membawa kita kepada kemakmuran dan keharmonian hidup dan kesihatan yang betul. Kena ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul. Kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Dan pukul 11 dah. Tak tahu mana yang besok ramai nak kerja. Kan tadi ya Allah punya ramai kat orang dekat apa nama ni highway sampai jam. Saya pun sampai lewat tu yang buat live lewat tu. InsyaAllah kita jumpa dalam di waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.